Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shafiyyun min khalqihi wa habibuh alladzi qad adda al-amanah wa nasara al-ummah wa ballagha ar-risalah. Wa tawakkala ala hadithi bayda laylaha kanahariha la yazigu hatta ila akhir. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna min alladhina yastabi'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang dimuliakan Al-Fadhil Ustaz Zaki, tentunya para tuan-tuan guru, ibu-ibu dan ayah-ayah dan anak-anak yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah pada pagi ini sudah lama kita tak bersua. Hari ini kita berjumpa semula. Abang-abang semua, ibu-ibu sihat? Alhamdulillah. Kalau mereka kata kalau tak sihat tak main sini lah. Jadi alhamdulillah syukur sihat. Jadi dalam kelapangan masa yang Allah bagi, Allah memberi hidayah kepada kita, taufik dia untuk kita sampai di sini, jumpa sama-sama kita dengan habab dan berbincang. Saya buat kebetulan bukan saya mengajar, saya berbincang. Sebab saya pun tak pergi juga. Jadi kita kakak-kakak tak pergi, kita sembang dan berbincang, insyaAllah. Jadi sebelum perbahasan kita pergi lebih lanjut, seperti mana ibu-ibu dan ayah-ayah yang tahu, minggu depan ada benda yang menggemparkan kita, menggemparkan dunia. Minggu depan apa dia? Betul? Ni saya nak abang. Benda yang akan berlaku, dari tak diri tapi akan berlaku. Bulan akan hilang. Gerhana bulan. Maknanya 10 dan 12. Kita tengok bulan tu, elok bulan tu, jadi dia hilang. Maknanya dia bukan hilang. Kuasa Allah yang setelah 10 dan 12. Jadi saya ada buat nanti boleh dah tempel dekat masjid ke dekat surau kan. Kami buat solat gerhana bulan 10 dan 12 di USM, 10 dan 12 hari Sabtu minggu depan. Dia gerhana bulan dia mesti malam pukul 8.35 lepas sembahyang Isyak. Jadi Falak USM kata dia mula gerhana tu 8.45, tapi kita lajak sikit pukul 9 kita sembahyang gerhana. Sembahyang gerhana, pukul gerhana dan ada cerapan, maknanya ada teleskop. Kalau nak tengok bulan tu boleh masuk. Ni kiraan Falak lah, tapi kalau tak jadi jangan marah kat saya. Bulan Melayu, bulan Hijrah berapa? Sabtu minggu depan. Bulan 9 hari bulan Muharram, hari Isnin ni. 10 Selasa, 11 Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, 12, 13, 14 Muharram. 10 Disember, hari Sabtu minggu depan. Bulan penuh dan gerhana bulan. Yang menakjubkan ialah tahun ni 2 kali. Kali pertama dulu bulan 6. Ini kali kedua bulan 12. Jadi bila berlaku gerhana, Arab Zahiriyah kata dia ada satu kod dengan kematian dan kehidupan seseorang. Itu Arab Zahiriyah kata. Adapun gerhana ini adalah pertanda daripada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Apabila bulan dan matahari serta bumi berada di satu saf perjuangan. Ini nak berjuang.
saf yang sama. Di situ bulan akan terlindung kerana bumi melindungi cahaya matahari daripada kena kepada bulan. Bulan dia tak keluar cahaya, dia ambil cahaya daripada matahari. Tapi bila dia dilindungi oleh bumi, maka asalnya nampak tiba-tiba jadi itu gerhana. Gerhana bulan. Dia duduk dalam satu saf sama. Kalau bulan, matahari dan bumi pun boleh ikut perintah Allah, masalahkan pula kita yang tak ada apa ni, yang kerdil ni tak mau ikut perintah Allah. Jadi syariat Islam solat gerhana bulan, solat sunat usul fil qamar. Dia pelik sikit memang nanti kita beri kata kalau tak silap dia 2 kali rokok, 2 rakaat, 2 kali Fatihah, 2 kali surah, 2 kali rakaat, 1 rakaat. Maknanya ada 4 kali Fatihah, 4 kali surah, 2 rakaat. Kalau tak silap saya nak 5 pun nak kena baca kafir di silap dengan saya. Jadi kita ada taklimat dan kita akan baca. Itu yang pertama. Yang kedua, sebelum kita masuk pembahasan pada hari ini, sukacita saya ingatkan diri saya dan diri ibu dan ayah-ayah, tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan Allah. Kita berada hari ini 6 Muharram, 6 Muharram. Maknanya hari Isnin ni 9 Muharram, hari Selasa 10, hari Rabu 11. Sudah tentu kita teringat umur Asyura. Umur Asyura tak payah buat tak buat. Cuma saya nak ingatkan dengan hari kelebihan puasa Asyura. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW apabila baginda sampai ke bumi Madinah, baginda melihat orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura. Maksud Asyura itu hari 10 Muharram. Lalu baginda bertanya, ni apa ni ibadah ni Yahudi ni semua? Yahudi ni puasa 10. Mereka menjawab, hari ini adalah hari yang dimuliakan oleh Bani Israel kerana hari ini Allah menyelamatkan Nabi Musa daripada bahaya Bani Israel. Bani Israel ni Yahudi ya. Maka dengan sebab itu Nabi Musa berpuasa. Lalu Rasulullah sebut, Allah kata, aku lebih berhak untuk berpuasa. Maka baginda memerintahkan menyuruh orang ramai berpuasa pada hari 9. Dan ni hadis Rasulullah suruh puasa hari ke-10. Kita tengok lagi ada hadis yang Rasulullah suruh jangan sama macam Yahudi. Yang kedua, Rasulullah SAW sebut, Rasulullah mengarahkan supaya berpuasa pada hari Asyura. Asyura ni maksudnya 10. Tasu'a maksudnya 9 Muharram. Hadusha maknanya 11. Jadi Rasulullah suruh berpuasa pada hari 10. Maka apabila telah difardukan Ramadan, maka siapa yang nak berpuasa pada hari Asyura, dia boleh puasa. Kalau siapa tak mau puasa pun, dia boleh tak puasa. Riwayat Bukhari dan Muslim. Sebab sebelum difardukan Ramadan, Asyura ini 10 Muharram ini bagaikan seolah-olah macam fardu. Bila difardukan puasa Ramadan, dia kembali menjadi sunat. Jadi Rasulullah kata siapa nak puasa boleh puasa, siapa nak berbuka tak puasa pun boleh. Orang muda kira tak puasa. Macam nafsu makan. Tapi makcik-makcik, ibu-ibu ni saya tahu orang yang buat rajin puasa. Itu yang kedua. Yang ketiga, Aisyah meriwayatkan orang Quraisy di zaman jahiliyah berpuasa pada hari Asyura. Lalu Rasulullah SAW berpuasa pada hari Asyura. Apabila sampai di Madinah, baginda memerintahkan puasa pada hari tersebut. Dan Rasulullah minta agar kita tidak menyamai puasa orang Yahudi. Mereka puasa 10. Jadi Rasulullah minta kita puasa sehari sebelum ataupun sehari selepas. Maknanya boleh puasa 9, 10 ataupun 10, 11. Kalau nak puasa 3 hari pun puasa lah. Ada orang kata
Kami mula lah saya daripada 1 Muharram itu salah lagi bagus. Cuma hari ini saya nak sebut kelebihan puasa hari Ashura. Kelebihannya ialah diriwayatkan oleh Qatadah bahawa Rasulullah SAW ditanya tentang kelebihan hari Ashura, lalu Rasulullah sebut tukafirus as-sanah min zambi atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Riwayat Imam Tirmizi. Puasa Ashura ni Rasulullah kata menghapuskan dosa setahun yang lalu. Jadi dah peluang kita berada di hari ke-6, 7, 8, 9 dan Senin ni. InsyaAllah sama-sama kita puasa bagi yang ada kekuatan dan yang lebih panjang. Wallahu a'lam. Itu sedikit sebanyak yang dituntut oleh baginda pada kita ketika berada di bulan Muharram. Jadi ibu-ibu, saya dah lama ingat 2 tahun dah 2 tahun dah kita sudah kata ni 2 tahun. Dalam Islam dia tak tahu tahun. Dosa apa dah salah. Ini buku Jawi, buku Rumi lah. Muka surat 14. Kudrat. Soal kalau Rumi 18. Kalau Jawi gimana? Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala anhu wa nafa'ana bi ulumihi fi daraini. Amin insyaallah. Soal 18 perbahasan qudrah. Kita baca teman-teman. Qudrah artinya berpuasa. Baca Ustaz. Ia adalah, saya dapat buku Rumi lah ni. Ada sama. Ia adalah sifat yang wujud sejak sedia lagi yang berdiri pada zat Allah Ta'ala, yang dengannya dapat mengadakan tiap-tiap benda yang mungkin dan meniadakannya atas muafakat iradah. Apa benda ni? Tengok yang nota kaki tu, yang ke-12, muafakat iradah. Artinya bahawa Allah Ta'ala tiada menghadap dan tiada meniadakan dengan kudratnya, melainkan apa yang telah ditentukannya dengan iradah. Kesalahan bagi Mu'tazilah yang mana mereka berkata bahawa Allah Ta'ala menjadikan segala kejahatan dan yang keji pada hati yang tiada menghendakinya. Kita sebelum ni kita ada tengok dah perbahasan tentang Mu'tazilah, yang mana Mu'tazilah ni kalau tengok muka surat 17, Mu'tazilah ni menyatakan hamba itu menjadikan segala perbuatan dirinya yang ikhtiar. Dia letak kekuatan hamba itu jadi sendiri. Mu'tazilah bersalahan pula dengan Jabariyah yang Allah itu berkuasa, hamba ikut saja. Dan juga Qadariyah hampir menyerupai Mu'tazilah, iaitu hamba ada hukum. Tetapi bagi kita ahli sunnah wal jamaah, sifat qudrah Allah Ta'ala, Allah mampu mengadakan dan mampu meniadakan ikut iradah Allah Ta'ala. Allah bersifat kehendak. Jadi kita tengok lagi. Saya baru ni saya tengok TV dalam Turas Islam. Ibu-ibu tengok buku ni ada diajak Turas Islam dalam TV satu hari apa? Sasa. Tengok sejarah ilmu Afrika. Tapi perbahasan dia masih awal serta tentang mungkin
Jadi kalau ngaji depan televisyen pun tak apa. Duras Islam dia ada ajak bunyi. Saya tak tahu dia tak apa tak tahu. Tapi Mutiara Ilmu Akidah ada dibahas. Jadi sifat qudrah Allah Ta'ala ada 7 takluk. Dalam main Jawi je, yang ni ada yang Jawi. Sekarang sifat qudrah ada 7 takluk. Tuntut kerja tambahan. Bagi sifat qudrah ada 7 takluk. Dan takluk itu bererti sesuatu sifat itu menuntut kerja tambahan selain dari berdiri pada zat dan tiada takluk melainkan pada sifat ma'ani. Dan setiap orang yang mukallaf tiada diwajibkan mengetahui takluk ini, kerja-kerja tambahan, kerana ia adalah perbicaraan di peringkat yang mendalam dalam ilmu tauhid. Okey, kita tengok ni mula nak pening takluk. Jadi sifat qudrah ada 7 takluk. Dan takluk itu bererti sesuatu sifat itu menuntut kerja tambahan selain daripada berdiri pada zat dan tiada takluk melainkan pada sifat ma'ani. Tengok yang tiga. Katanya tiada takluk melainkan pada sifat ma'ani. Inilah yang dipakai oleh para penyelidik muhaqqiqun setengah ahli kalam, iaitu mutakallimin, berkata bahawa beberapa takluk itu bagi sifat-sifat maknawiyah, dan tiada seseorang pun yang berkata bahawa takluk itu bagi sifat-sifat ma'ani dan maknawiyah. Jika tidak, nescaya berhimpun dua yang memberi bekas atas bekas yang sama, atau pasti menghasilkan yang sudah terhasil. Uzima tahsilul hasil. Ulasan benar. Apa dah ni? Wallahualam. Saya tak tahu. Saya tak tahu. Jadi so Ustaz Zaki dah terang. Ustaz Zaki pada orang ni tak lagi. Tak lagi. Baiklah, Al-Fadhil Ustaz Zaki kita bincang. Mana lagi? Saya jadi mufid lah Ustaz Zaki. Mana lagi? Mai ada lagi. Mana ada lagi? Mana ada tu? Saya jadi mukri ni kan baca lah. Kan baca dengan begitu buat terang. Nah, boleh haji haji lah. Sebab saya pun memang main ni, saya main nak mengaji, bukan main nak belajar, bukan main apa mengajar. Saya baca dulu takluk yang 7 tu. Pertama takluk, baca sudah. Takluk patut ketika sedia kala. Takluk suluh ni qadim, iaitu kudrat itu patut pada azali lagi bagi mengada dan menyadarkannya pada waktu imkan ataupun memungkinkan. Takluk yang pertama. Kedua, ketiga dan keempat, beberapa takluk meluluskan ketika baharu. Apa makna dia? Takluk tanjizi hadis. Makna tanjizi itu ialah meluluskan, kerana apa yang dituntut ditentukan dengan iradah pada azali itu diluluskan dengan qudrah. Takluk ini ada 3 macam lagi. Jadi tak ada terang, saya tak tahu.
Yang pertama, takluk meluluskan ketika baharu dengan mengadakan perkara mungkin selepas didahului oleh ada. Yang kedua, takluk meluluskan ketika baharu dengan meniadakannya selepas ada. Takluk yang ketiga, takluk meluluskan ketika baharu dengan mengadakannya kembali kerana membangkitkannya dari kubur. Jadi tak faham? Faham? Tak faham. Saya pun tak faham. Saya pun tak faham. Cuma yang saya dah faham lah, saya cerita yang saya dah faham. Yang kita faham sifat syukur Allah ni, Allah boleh bagi ada, Allah boleh bagi ada. Yang ni bila diperinci lagi takluk ni, kita boleh faham lagi takluk pertama mengadakan perkara mungkin selepas dahulunya ada. Contoh macam kita lah, dulu kita tak ada, lepas tu Tuhan bagi jadi ada. Boleh tak Tuhan bagi jadi tak ada? Boleh. Itu yang kita faham. Itu yang pertama. Yang kedua, kudrah Tuhan boleh tak? Yang kedua, takluk meluluskan ketika baru meniadakan selepas ada. Kita ni ada, lepas tu Tuhan bagi jadi tak ada. Boleh tak? Boleh. Kudrah Tuhan, Tuhan berkuasa. Yang ketiga, mengadakannya kembali kerana membangkitkannya dari kubur. Daripada mulanya ada, tak ada, lepas tu jadi ada, lepas tu Tuhan bagi jadi tak ada, lepas tu Tuhan bagi jadi ada lagi. Yang tu dah kita faham kudrah Allah. Bukan dekat kita saja, dekat alam ini pun kita tengok kudrah Allah. Yang ni perbahasan takluk ni lebih mendalam, yang ada tanjizi hadis, ada suluhi qadim. Yang ni perlu pada Tok Guru lah. Okay. Saya pun bukan guru, saya mengaku boleh. Jadi kita tengok apa Ustaz lagi terang kita. Jadi kita ambil pemahaman yang mudah lah. Allah ini maha berkuasa. Mungkin bagi ada, mungkin bagi ada. Takluk pada iradah Allah Ta'ala. Allah berkehendak jadi, Allah tak berkehendak tak jadi. Walaupun asalnya tak ada, Allah boleh bagi jadi ada. Walaupun ada, Allah boleh bagi jadi tak ada. Bila tak ada, Allah boleh bagi jadi ada balik. Macam kita tengok gerhana, benda tu duduk ada, lepas tu tak nampak, lepas tu ada balik. Tu kita kata bulan duduk ada. Lagi kudrah Allah Ta'ala yang waktu bulan ni, waktu mana orang musyrikin nak tanya, nak tengok kekuasaan Allah, minta Rasulullah belah bulan. Duk elok-elok, Rasulullah salat, bulan itu turun sampai ke tangan Rasulullah belah. Kemudian dia terpecah, masuk dalam Islam, masuk di Islam, keluar balik, jatuh balik, besar balik. Maknanya itu semua kudrah Allah Ta'ala. Rasulullah hanya boleh solat. Solat minta Tuhan tunjuk. Boleh jadi, boleh buat, boleh jadi Tuhan tak mau buat. Kudrah berkuasa. Dah. Benda-benda mungkin. Hujan boleh jadi turun, boleh jadi tak turun. Tuhan berkuasa turunkan hujan. Boleh jadi tak turun. Tuhan berkuasa untuk tidak turunkan hujan. Jadi ini bila dalam perbahasan yang lebih mendalam dalam takluk ni, kita boleh tengok takluk. Kita ambil pemahaman yang mudah lah, no? Boleh jadi ada, daripada tiada menjadi ada, boleh jadi daripada ada menjadi tiada, dan boleh menjadi daripada ada kembali tiada, kemudian ada. Kelima, keenam dan ketujuh, bahawa takluk genggaman, ta'alluq qabdah.
Qabdah ni genggam. Kita ni semua dalam genggaman Allah Ta'ala. Bukan kita faham tasyabuh. Kita genggam tu kena ada tangan. Tak. Genggaman Allah Ta'ala. Maknanya dalam kekuasaan Allah Ta'ala. Dikehendaki dengan takluk genggaman dalam perkara mungkin itu adalah di dalam genggaman kehendak Allah Ta'ala. Jika Allah Ta'ala menghendaki dikekalkannya atas halnya daripada tiada atau ada, dan jika dikehendaki digantikannya dengan lawan. Jadi Allah berkuasa mengadakan dan Allah berkuasa untuk mengadakan. Takluk tadi. Katanya setiap orang yang mukallaf tidak diwajibkan mengetahui takluk-takluk ini. Demikianlah yang diumumkan oleh mereka. Itulah yang zahir jika dinisbahkan kepada orang awam. Adapun jika dinisbahkan kepada yang lain daripada mereka, maka tiada zahir yang demikian itu. Kerana terkadang kerana jahil terhadap beberapa takluk ini membawa kepada i'tiqad bahawa Allah Ta'ala itu berkuasa mengadakan anaknya, atau meniadakan dirinya, atau yang lain daripada itu, daripada perkara-perkara yang membinasakan iman wal-'iyad yang tiada terhingga. Allah jua terlebih mengetahui. Wallahu a'lam. Jadi kita ni cukup dengan kita pemahaman yang mudah yang kita faham. Qudrah Allah Ta'ala itu, Allah berkuasa mengada dan berkuasa meniadakan atas iradah. Kalau Allah kehendak, dia buat. Kalau tak berkehendak, tak berlaku. Jadi ini benda-benda macam ni kadang-kadang dia membuka ruang macam ni. Contoh benda-benda yang membuka kejahilan. Contoh tanya dari segi Allah berkuasa jadikan anak, subhanallah, tanzihiyah, sucikan Allah. Allah itu tunggal. Kalau pemahaman yang macam tu, dia akan jadi macam agama apa? Nas yang mengatakan Allah itu salisu salasa, tiga dalam satu. Tiga pun tiga, satu pun satu. Apa sebenarnya? Dia kata ada Tuhan anak, Tuhan mak, Tuhan bapa, tapi satu. Otak kita tak boleh terima. Akal yang sejahtera tak boleh terima, kerana Allah itu qul huwallahu ahad. Allah itu tunggal. Maha suci Allah daripada lam yalid wa lam yulad. Dia tidak akan memperanak ataupun dia bukan diperanak. Jadi iman kita jadi tenang. Tak? Ni. Ini ruang-ruang yang boleh membuka kebinasaan. Sebab tu jangan akal kita tak boleh terima. Di sini ada 3 takluk berkaitan takluk genggaman. Jadi takluk Allah. Yang pertama takluk genggaman dengan berkekalan ketiadaan benda mungkin pada waktu hingga wujud. Kemungkinan untuk wujud sebelum wujudnya. Ya. Soal perkara bisa terang. Yang kedua takluk genggaman dengan berkekalan wujudnya selepas tiada ada. Yang ketiga, dan takluk genggaman dengan berkekalan tiadanya adanya selepas wujud. Mustahil lawannya iaitu lemah. Lawan kepada qudrah ialah lemah. Jadi saya abang tu terang, saya pun tak pernah takluk. Saya cuma kefahaman yang mudah, yang itulah yang saya sampaikan.
Adapun kefahaman yang lebih mendalam, saya minta Ustaz Zaki lah terangkan. Ustaz Zaki sikit bagi pencerahan kepada saya dan kepada semua. Tengok balik. Mari kita tengok balik tentang takluk tadi. Kita tengok balik. Sifat qudrah itu ada tujuh takluk. Bagi sifat qudrah itu ada tujuh takluk. Dan takluk itu berarti sesuatu sifat itu menuntut kerja tambahan selain dari berdiri pada zat. Dan tiada takluk melainkan pada sifat ma'ani jua. Dan setiap orang yang mukallaf tiada diwajibkan mengetahui takluk ini, iaitu kerja tambahan, kerana ia adalah perbicaraan di peringkatnya dalam ilmu ini. Takluk tadi. Pertama, takluk patut ketika sedia kala. Bahasa Arab dia takluk suluhi qadim, iaitu qudrah itu patut pada azali lagi bagi mengadar dan menyadarkannya pada waktu imkan. Jadi saya nak kena jumpa Ustaz Zaki kok saya pun jahil. Ustaz Zaki berangkat. Silakan Ustaz. Saya pun jahil. Tapi setakat yang saya tahu, saya cuba linkkan balik segala ilmu kita pernah belajar, insyaAllah. Kita sebut dalam perbincangan hari ini bab qudrah. Kita sebut dalam bab qudrah, macam kita dah pernah belajar dalam sifat 20, pembahagian ulama dalam sudut sifat wahdaniyah, silbiyah, dan ma'ani dan ma'nawiyah. Yang kita kata wahdaniyah itu hanya ada daripada wujud saja, kan? Silbiyah bermula pada sifat yang nombor 2 sampai nombor 6. Ya, lepas wujud betul? Bidang. Baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamu bi nafsi, wahdaniyah. Bermula dengan wahdaniyah dan masuk ma'ani. Maknanya ma'ani merupakan sifat yang khusus, yang mana sifat itu secara maknanya seperti mana yang kita kata, makna contoh macam hari ini kita baca qudrah, Allah Ta'ala itu maha berkuasa, tetapi secara ma'ani, makna secara ma'ani dia bukan secara zahir yang macam mana yang kita faham qudrah itu kuasa. Kalau kita nak minum air, kita mesti ada qudrah untuk menggerakkan tangan untuk ambil air ni dan masukkan ke dalam mulut. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak memerlukan alat, tidak memerlukan sesuatu untuk melaksanakan qudrah Allah. Maka perkara ni yang perlu kita clearkan dulu, pisahkan dulu. Maknanya Allah itu sememangnya tidak bersamaan langsung dengan makhluk. Mukhalafatul hawadis, itulah sebab Allah Ta'ala. Lepas tu dia silbiyah, menafikan segala apa yang makhluk tu kata Allah ni sekian. Begitu juga bila kita kata Allah itu maha melihat. Melihat Allah Ta'ala tidak seperti mana melihatnya kita mesti menggunakan mata. Tidak perlu mata Allah Ta'ala. Maknanya Allah Ta'ala boleh melihat, bahkan Allah Ta'ala maha melihat daripada segala apa yang kita tahu, segala apa yang kita tak tahu, zahir dan batin dan segalanya, macam mana yang kita faham sebelum ini. Maka apabila dia kata ta'alluq, Allah Ta'ala ni mana dalam sifat qudrah, Allah Ta'ala maha berkuasa. Ta'alluq maknanya yang menguasai. Maknanya
Allah Ta'ala yang menguasai segala sesuatu. Itu maksud yang kita kata qudrah itu. Ada pun perbincangan-perbincangan yang mendalam tadi, kita KIV dulu lah. Masing-masing kena mengaji. Saya pun kena lihat balik perbahasan dan macam mana disebut oleh ulama. Tetapi kalau kita nak kaitkan balik segala apa yang kita dah belajar selama ni pun boleh dah sikit-sikit insya-Allah sebagai ambil kefahaman kita kan. Sebagai contohnya, bila Allah Ta'ala dalam bab ni kita bincang Allah Ta'ala itu Maha Qudrah, Allah Ta'ala itu Maha berkuasa, dan kuasa Allah Ta'ala itu adalah meliputi segala-galanya. Dan kita tak boleh samakan keadaan Allah Ta'ala yang Maha berkuasa itu seperti mana kuasanya kita. Sebab kuasanya kita ini juga terhad berdasarkan apa yang digunakan Allah pada kita. Sebab tu kita ni yang Ustaz kata tadi mungkin tadi, kita daripada tiada kepada ada. Boleh saja Allah Ta'ala tak mau jadikan kita, Allah Ta'ala bagi jadikan kita ni seekor burung. Boleh tak? Boleh. Nak jadikan kita ni tumbuh-tumbuhan, boleh. Tapi Allah Ta'ala telah aturkan, Allah Ta'ala telah kurniakan kita nikmat yang macam mana yang Ustaz Badrul pernah ajak kita dulu. Nikmat al-ijad, nikmat al-imdad, dan nikmat al-irsyad, nikmat kewujudan, nikmat kelangsungan hidup, nikmat petunjuk. Maknanya dengan adanya kewujudan kita, Allah Ta'ala ciptakan kita, maka alhamdulillah kita telah pun berada dalam dunia yang Allah Ta'ala ciptakan ini. Tapi Allah Ta'ala jadikan kita hidup di dunia ini ada aturannya, ada sunnatullah. Daripada azali menuju abadi. Daripada azali kita ni, daripada asal-asal yang kita ni diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk Allah. Dan kita juga menuju abadi, menuju Allah Ta'ala, untuk Allah. Kenapa Allah Ta'ala bagi jadi kita ni duduk atas muka bumi? Kenapa Allah Ta'ala bagi jadi bila duduk di dunia ini, kita ada masa gembira, kita ada masa sedih, kita ada masa senang, ada masa susah, ada masa yang kita ni dalam keadaan sempit, ada masa kita ada lapang. Begitu juga lepas dah rasa semua asam garam kehidupan ni, kita balik bertemu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa yang boleh kita ambil? Allah nak ajak apa kita? Kita ini makhluk. Allah nak beritahu apa? Allah nak beritahu bahawasanya kita ini adalah milik Allah. Kita ini adalah makhluknya. Allah Ta'ala minta kita ini supaya ma'rifatullah, kenal Allah. Maka sebab itu Allah Ta'ala jadikan kita semua ni begini aturannya, supaya kita nak, Allah Ta'ala nak kita kenal bahawasanya yang jadikan semua perkara, sama ada perkara itu baik ataupun perkara itu tak baik bagi kita, tapi Allah Ta'ala telah aturkan perkara itu berlaku, qada dan qadar, dalam perbincangan qada dan qadar. Maka bagi orang yang beriman, maka akan dapat sampai ke makam yang mana maka ni mendapat kelazatan daripada nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Begitu juga kelazatan daripada ujian yang Allah Ta'ala bagi. Bagi orang beriman, orang yang kenal akan Allah, maka akan rasa apa? Nikmat pun nikmat, ujian pun nikmat. Subhanallah. Contohlah kan, pagi tadi lepas subuh saya buka dalam YouTube, saja-sajalah kan, sekali jumpa perbahasan bual bicara, program bual bicara Bollywoodnya. Program bual bicara di antara selebriti Bollywood bersama dengan seorang chef, Dr. Zakir Naik. Nah, kena ikut Dr. Zakir Naik. Zakir Naik ni maknanya dia di antara ulama, makna yang memperjuangkan usul pemikiran Islam, makna dia berganti macam berganti Ahmad Didat lah. Dan kalau Ahmad Didat bincang buat isu kristianisasi dan sebagainya, dia pun macam tu lah. Jadi dalam perbincangan tu ada ahli panel lebih kurang dalam 7-8 orang. Boleh kata panjang meja ni panjang. Dan di antara artis-artis yang terlibat dalam perbincangan tu antaranya siapa? SRK. Siapa SRK?
Shah Rukh Khan. Yang tu ya, tak tengok tu kan. Shah Rukh Khan. Sudah. Lepas tu tengok Dr. Zakir Naik pun tak? Sudah. Oh benar dia bersembang. Kan. Dia bersembang tentang apa? Dia bersembang tentang krisis identiti Muslim. Identiti Islam, jati diri seorang Islam, identiti dia macam mana keadaan. Dalam perfilman India, Bollywood tu mengatakan orang Islam ni jadi macam stereotip. Bila kita tengok dalam filem-filem Bollywood, walaupun pelakon Islam, senang lenang dia ni pergi sembah dia punya buat agama Hindu dia punya sat-sat dia buat ni. Mana yang nampak benda tu seperti tak ada apa bagi mata. Itu antara isi yang dibincangkan. Kan? Jadi Dr. Zakir Naik pun dengan maknanya jabatan ilmu dia, maknanya dia bagi ingat kepada kita tentang scholarship tentang Islam ni, maknanya mana pun kita kena pegang Islam. Bila main dekat SRK kan, Shah Rukh Khan tanya macam mana pandangan tentang Islam ni. Shah Rukh Khan kata saya sangat-sangat menghormati segala isi kandungan yang terdapat dalam Islam. Saya sangat menghormati Quran, saya sangat menghormati hadis, dan saya juga baca Quran. Di mana orang lain saya juga baca Quran ikut cara saya lah. Tapi dalam soal apapun amalan, sekiranya seseorang itu mengamalkan apakah isi kandungan Islam, it's cool. Itu cool, itu bagus, cool. Tapi kalau sekiranya dia merasakan tak payah beramal, itu pun cool juga. Betul. Saya akan jawab itu. Saya buka balik kan dalam YouTube kan, ada tulislah Shah Rukh Khan tu Zakir Naik ada. Jadi kejut juga lah kita kan bila seorang Islam dan dia tak buang Islam, dia terima Islam. Shah Rukh Khan tak tolak Islam, dia hormat Islam sebagai agama, dan dia sebenarnya orang Islam mengaku, dia kata, dan dia hormat Quran, dia baca hadis. Tapi dari segi pengamalan terpulang masing-masing. Kalau siapa yang rasa nak beramal, buatlah, itu pun kawan yang cool, kawan yang bagus. Tapi kalau siapa rasa tak payah beramal, itu pun cool juga. Tak pakai. Okey, baik, itu satu hal. Kan? Kemudian dalam sisi buat bicara yang lain, kan? Dah buka itu ada regilah yang dinding dia tu kan? Ada regilah yang berkaitan kan? Maknanya ditanya kepada Shah Rukh Khan tentang macam mana dia bersudut pandangan dia tentang Allah dan Islam. Shah Rukh Khan kata, saya macam dia kata tadi kan, dalam berbicara yang tadi dengan Dr. Zakir Naik pun sama. Okay? Dia kata makna Islam satu agama yang menyuruh buat kebajikan. Islam suruh buat apa? Please be kind to mankind. Kind to mankind, maknanya buat baik kepada semua manusia. Islam suruh buat itu. Dan simple saja saya kata. Inilah yang saya buat baik kepada semua manusia. Dan satu lagi yang saya tak pernah lupa ialah untuk mengucapkan thank you Allah. Terima kasih Allah. Dia kata, maknanya bila kita ingat Allah dalam setiap masa kita, maka kita ucap terima kasih dekat Allah. Dan saya sendiri ucap terima kasih dekat Allah. Dia kata setiap saat, setiap ketika, saya tak pernah lupa ucap terima kasih kepada Allah. Kan? Okey. Dalam kumpulan bicara tu dia kata macam tu. Kan? Dia kata maknanya kita jangan lupa dua perkara. Satu, ingat Allah, ucap terima kasih kepada Allah. Thank you Allah. Selalu kena sebut. Bagus ya dalam tu kan? Betul satu lagi, betul lah juga. Be kind to mankind. Maknanya buat baik sama manusia lah kan. Ini pun Islam ajak. Baik. Saya tengok lagi satu link yang lain tentang kehidupan Shah Rukh Khan di rumah dia sendiri. Dia buat ada satu majlis dalam rumah dia, seperti mana yang kita pun mungkin setiap maklum kat naik Shah Rukh Khan kan. Semua tengok Hindustan kita ni. Tak ada.
Dah berlalu. Kan? Dah. Shahrukh Khan dia kahwin dengan tak? Tak tahu, tak Tak tahu. tahu. Tak apalah. Tak tahu. Saya pun tak tahu. Tapi isteri Shahrukh Khan itu beragama Hindu. Okey, isteri Shahrukh Khan beragama Hindu. Jadi apabila dia rumah boleh tak? Yang ini. Tak? Ada. Hindu pun ada. Muslim pun ada. Maknanya bercampur aduk. Sebab dia kata dia tolak kembali tak ada sebab Islam sebab baik kan. Jadi pada dalam keluarga dia maknanya isteri dia Hindu, dia Islam. Anak-anak dia macam mana? Saya tengok dalam tu Allah Ta'ala kan. Tapi anak-anak dia yang lelaki pun dah ada buat apa? Dia buat satu majlis itu, dia buat macam tepung tu ada, tepung pun ada, bunga segala bunga pun ada kan. Lepas tu di samping sebelah tu dia letak Quran. Quran pun ada, terus sebelah sama-sama lah. Ini Quran, ini tepung lah. Memang tak pakai. Okey, kemudian dia suruh anak dia. Kan, anak dia bukan pilih. Dua-dua sekali. Tang Quran ni, pegang Quran, cium Quran, kata thank you Allah. Anak pun kata thank you Allah. Kemudian dekat tokong pula. Terima kasih kata tapi bahasa India lah kan. Terima kasih maknanya dua-dua sekali. Syirik kan? Syirik lah kan dari segi buat awal lagi tahu. Okey. Yang ni tadi kalau kita nak bincang balik lah, maknanya persoalan daripada sudut kejahilan seorang hamba itu. Begitu juga persoalan dari sudut hidayah yang Allah tercampur dalam diri dia yang dipersiapkan ya. Maka ini akan membuatkan seseorang itu tidak kenal Tuhan. Bila kita kata Allah Ta'ala itu Qudrah, Allah itu Maha Berkuasa, ya memang Allah Maha Berkuasa. Allah Ta'ala boleh jadikan kita ini beriman, boleh jadi kita ni orang sesat. Tetapi sejauh mana kita ni bergantung harap pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bagi hidayah, bagi petunjuk kita, bagi petunjuk. Macam kita ni, Allah Ta'ala bagi petunjuk. Sebab tu yang sampai tengah ni, sampai ke sini. Maknanya ada kecenderungan, tetapi sayang bila kecenderungan untuk buat baik, untuk kenal Islam, untuk mendalami Allah Ta'ala, untuk kenal Allah Ta'ala yang Allah bagi dekat kita, bagi dekat dia, dipersiapkan. Sebab itu dalam kitab Jundullah Sayyid Hawa, kitab Jundullah Sayyid Hawa, dia bagi tahu di antara punca manusia ni dia menjadi penyakit orang yang akhir zaman ni, di antara punca disebabkan oleh dia ni cintakan dunia, cintakan kehidupan dia. Punca sebab apa dia menjadi cintakan kehidupan dia. Dan juga apa dia ni jahil. Punca kepada kejahilan dia tu adalah sebab apa? Sebab tak belajar. Antaranya ialah betul dengan ilmu. Ilmu. Punca sebab apa dia menjadi cinta dunia? Dia sayang nak mati tu, dia sayang, dia takut mati. Kan? Harta dia takut hilang, pengaruh dia takut hilang. Maka dia yang pertama dia jahil. Bila dia jahil, maka dia buat di mana orang yang jahil. Sebab tu kita ni bila Allah Ta'ala bagi ilmu mengaji, tak apa kita mengaji pun tak faham lagi. Kalau orang kat depan dia tak faham. Orang yang kat depan ni kami pun tak mengaji dia tak faham. Maknanya ilmu tak habis. Tapi yang paling penting ialah sudut ilmu cakap apa yang kita dapat kita amalkan. Kan? Berbalik macam kita ambil intibah, ambil lagi perhatian sikit yang disebutkan, yang macam mana yang saya ambil contoh tadi Shahrukh Khan tadi. Bukan kita nak mengaitkan dia, tapi salah satu contoh yang berlaku bila seseorang itu hidup dia penuh dengan glamour, hidup dengan penuh dengan kemewahan dan sebagainya. Ini semua membawa kepada kita terlupa siapa yang memberikan semua itu. Sama juga macam kita, Allah Ta'ala dah bagi segala benda, tapi kita terlupa. Lepas tu bila
dibahaskan tentang persoalan tadi, kita ni daripada azali menuju abadi, tetapi kita ni berada di dunia dulu, maka Allah Ta'ala nak kita capai satu perkara, ma'rifatullah, kena Allah Ta'ala. Makna sampai kali ni kita kata kita kenal Allah, tapi sebenarnya kita belum kenal Allah Ta'ala. Kita belum kenal Allah Ta'ala. Ada nak kenal Allah Ta'ala, itu lah salah satunya mengaji. Tapi bila kita mengaji, yang paling penting ialah kita beramal dengan ilmu yang benar yang kita